Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Rabiah binti Arsyad. Dalam pembentangan ini, saya akan membentangkan analisis data demografik responden bagi memenuhi kehendak soalan 3B untuk subjek biostatistik. Objektif utama pembentangan ini adalah untuk menerangkan justifikasi pemilihan carta, menghuraikan dapatan daripada carta yang dihasilkan serta membuat kesimpulan berdasarkan analisis data. Pertama yang saya gunakan ialah carta pie, yang mana ini menunjukkan taburan jantina responden. Carta pie ini dipilih kerana pemboleh ubah jantina merupakan data kategori ataupun data nominal. Carta ini sesuai digunakan untuk menunjukkan perkadaran bagi setiap kumpulan daripada keseluruhan sampel. Berdasarkan carta dapat kita lihat daripada 50 orang responden, 27 orang ataupun 54% merupakan responden perempuan. Manakala 23 orang ataupun 46% merupakan responden lelaki. Dapatan ini menunjukkan penyertaan responden lelaki dan perempuan adalah hampir seimbang dengan bilangan responden perempuan sedikit lebih tinggi berbanding responden lelaki. Carta kedua ialah carta palang yang menunjukkan tahap pendidikan responden. Carta palang ini dipilih kerana pemboleh ubah tahap pendidikan merupakan satu data kategori yang mempunyai lebih dari dua kategori. Carta ini sesuai digunakan untuk membandingkan kekerapan ataupun bilangan responden bagi setiap kategori dengan lebih jelas. Sekaligus, ia juga memudahkan kita untuk mengenal pasti kategori yang mempunyai bilangan yang tertinggi dan yang terendah. Jadi, dalam carta ini, paksi X mewakili kategori bagi tahap pendidikan, manakala paksi Y pula mewakili bilangan responden. Dapat kita lihat daripada carta ini, seramai 35 orang mempunyai ijazah sarjana muda, 11 orang berpendidikan menengah dan ke bawah, dan akhir sekali 4 orang mempunyai ijazah lepasan ijazah. Oleh itu, dapat kita simpulkan daripada carta ini bahawa majoriti responden dalam kajian ini mempunyai kelayakan ijazah sarjana muda. Carta yang terakhir ialah carta palang berganda. Carta palang berganda ini dipilih kerana ia membolehkan dua pemboleh ubah kategori iaitu pekerjaan dan juga status perkahwinan dibandingkan secara serentak dalam satu graf. Melalui carta ini, hubungan antara kedua-dua pemboleh ubah dapat dilihat dengan lebih jelas. Di samping memudahkan perbandingan bilangan responden bagi setiap kategori pekerjaan mengikut status perkahwinan. Yang kita perhatikan dalam carta ini, paksi X mewakili kategori pekerjaan, manakala paksi Y pula mewakili bilangan responden. Berdasarkan carta berikut, semua responden dalam kategori belajar iaitu 16 orang adalah bujang. Bagi kategori bekerja, terdapat 16 orang bujang dan 15 orang berkahwin. Ini menunjukkan bilangannya hampir seimbang untuk responden yang bekerja. Manakala bagi kategori bersara pula, terdapat seorang bujang dan 2 orang yang berkahwin. Secara keseluruhannya, terdapat 33 responden bujang dan 17 responden telah berkahwin, menjadikan kumpulan bujang sebagai majoriti dalam kajian ini. Sebagai kesimpulan secara menyeluruh, dapat kita lihat setiap jenis carta yang dipilih mengikut kesesuaian data yang telah dipersembahkan. Carta pie yang pertama sesuai untuk menunjukkan peratusan. Carta palang pula sesuai untuk membandingkan beberapa kategori yang melebihi 2, manakala carta palang berganda pula sesuai untuk membandingkan 2 pemboleh ubah dalam satu carta yang sama.
Penggunaan carta yang sesuai adalah penting bagi membantu data dipersembahkan dengan lebih jelas serta memudahkan proses analisis dilakukan dan juga membolehkan kesimpulan dapat dibuat dengan lebih tepat dan teliti. Sekian daripada saya. Terima kasih atas perhatian anda.